Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan tidak sah disemai mayat yang sudah dikuburkan, yang sudah ditanamkan, dan mayat yang gaib daripada negeri itu, melainkan mereka yang fardu atasnya menyembahyangkan dia pada waktu matinya. Artinya kita orang nak semaya, hidup lagi dah. Kita nak semaya atas mayat tanah le kubur dah ke ataupun mayat gaib ke, syarat kita sendiri itu ahli bagi fardu semaya masa mati. Baru boleh, baru sah. Mana kalau kita bukan ahli masa dia mati itu, kita tak ada ahli lagi, kita tak ada balik lagi, tak sah semaya. Gini kan, masa dia mati itu kita umur tak balik, bos sudah tanah pak tu kita balik. Artinya masa dia mati itu kita bukan ahli fardu lagi, masa kita budak lagi. Lepas tu kita balik, kita nak semaya, tu tak sah. Kata mana kata tidak sah disemaya mayat yang sudah dikubur dan mayat yang gaib daripada negeri itu, mereka yang fardu atasnya, atas mereka menyembahyangkan dia akan mayat tadi pada waktu matinya. Seperti misal bagi mereka, seperti ada yang akil, baligh, lagi Islam, lagi suci daripada haid dan nifas waktu matinya. Masa dia mati itu dia ahli ke bukan ahli? Kalau dia tu tidak ahli, maka tak sah semaya. Kalau dia ahli, sah semaya. Hidup lagi. Adapun yang kafir ataupun yang pada waktu mati mayat tadi, dan jika Islam ia ataupun suci ia rekamannya pada matinya sekali pun, tertegahlah atasnya menyembahyangkan dia ke mayat, tak ada semaya. Nampak masa orang tu mati, dia tak ada wajib, tak ada ahli fardu. Demikian lagi yang gila, yang senyuman daripada gila tu, ataupun kanak-kanak yang balik ia, sama orang dah tak ada kemudian pada mati, masa mati tak balik lagi, lepas pada mati baru balik, maka budak tu nak semayawi ke mayat tu tidak sah, tak boleh. Dan dulu pada dimandikan dia, tertegahlah atasnya menyembahyangkan dia akan mayat. Jadi dia kira kata orang nak semaya itu ahli ke tidak ahli tu lah. Masa mati, bukan masa tani, masa mati lah. Mati. Dan jika diniat imam semaya akan mayat yang gaib, dan diniat makmum semaya mayat yang hadir ataupun akasnya. Jadi tak sekali lah. Imam niat mayat gaib, makmum niat mayat hak duduk depan. Boleh ke tak boleh? Maka maka itu harus jua boleh. Dan tidak disyaratkan berjemaah pada semaya mayat. Jadi semaya sorang-sorang tak apa, tak mesti jemaah. Cuma kalau jemaah tu hanya jemaah tu sunat jua. Sunat kita jemaah, tak jemaah tak apa. Satu, yakni tidak disyaratkan pada semaya atas mayat itu berjamaah, bahkan harus ia berseorangan, sorang boleh. Karena bahawa Nabi SAW tak kala wafat ia, maka bersemaya atasnya oleh manusia sepuak, maka sepuak. Pas keruk semaya. Itu mana ta'ifah, faujan. Tetapi disunatkan berjamaah kerana hadis Malik bin Hubairah, katanya bahawa Nabi SAW bersabda, tidak seorang Muslim yang mati maka disemayakan atasnya tiga sah semaya lah. Satu sah tak kira apa orang ni, daripada orang-orang Islam. Malaikat wajib yakni mewajib oleh Allah Ta'ala baginya syurga, atau mana aujabah alaihil jannah, tafsir hadis ada. Naik ke atas, dan sunat bawa berdiri imam yang menyembahyangkan mayat. Imam itu sunat berdiri lah, tak duduk. Ataupun yang mufarid, diri itu mana? Berbetulan kepala mayat laki-laki. Ini ingat. Kalau mayat duduk depan kita jadi tu imam, kita duduk betul dengan kepala dia.
Kalau banyak jatuh. Dan jika kanak-kanak sekalipun, tak apalah banyak, tak betul pala. Dan berbetulan punggung banyak yang perempuan dan konsa. Kalau banyak tina kita duduk betul dengan punggung, duduk tengah. Banyak depan kita duduk tengah dia. Kalau laki-laki duduk betul pala. Cara berdiri. Dan jika kanak-kanak sekalipun, iaitu dihantarkan kepada banyaknya laki-laki pada kiri ini. Ni ingat jaga tak banyak ni. Jadi kali kita hendak gunung, kalau banyak laki-laki, pala kena duduk gunung. Pala kiri kita. Kalau banyak tina, pala kena tak ni masa semaya tu nah, semaya. Adapun masa tunggu kubur, pala tu tetap kena duduk sebelah kanan mata. Kanan hak kita tunggu dia tu. Pala duduk tu. Maknanya kalau kiblat tu pala mesti kena duduk ni. Masa tunggu dia kubur tu. Tapi masa kita semaya, laki-laki kiri, tina kanan. Jaga tak banyak. Ada kita tak tahu kok kono ni. Tahu tak ke? Tapi lah ni ahli jawatan masjid dia buat pita siap dah. Laki-laki berita hijau dah. Perempuan berita biru. Tak apalah pasal berita dah. Dan kebanyakan badannya pada pihak kanan ini. Ada pemayat yang perempuan dan khunsa. Maka hendak berdiri ime pada berbetulnya punggung. Duk tengah keduanya. Dan kepala keduanya pada pihak kanan ime kepala. Maka hasilnya bahawasa dijadikan kebanyakan tubuh mayat yang laki-laki pada pihak kanan ime. Maka jadilah kepala mayat yang laki-laki itu pada pihak kiri ime. Dan mayat perempuan dan khunsa dengan akahnya tersebut. Ini jika tidak disemaya mayat yang perempuan itu pada kubur Nabi. Bukan di makbarah Nabi lah. Adapun jika ada ia di sana di kubur Nabi, maka afdalnya dijadikan kepala mayat yang perempuan itu pada pihak kiri supaya teh pada kubur Nabi lah. Hati pun tak boleh kiri tak kanan ya. Seperti pada mayat laki-laki lah, supaya adalah kepala perempuan itu pada pihak kuburnya, kubur Nabi yang mulia, karena dijalanikan adab. Jadi mengikut adab. Adapun makmum maka berdiri dengan baring yang mudah baginya. Duduk mana duduklah tu dah. Tengok ke satu di sana. Karena hadis bahwasanya Anas radhiyallahu anhu di sana maka satu tak acal. Bersebahnya ia atas mayat seorang laki-laki. Maka berdiri ia berbetulan kepala. Betul kepala. Dan di atas mayat perempuan maka berdiri ia berbetulan punggung. Maka berkata baginya oleh Ala' bin Ziyad, adakah begini adalah semaya Rasulullah di atas perempuan berbetulan punggungnya dan mayat laki-laki berbetulan kepalanya? Katanya, ya, bahkan. Lagu ni Nabi sebenarnya. Habis kata. Dan sunat disemayakan dia akan mayat di dalam masjid. Sunat kita semaya jenazah dalam masjid. Akan satu. Harus semaya atas mayat itu di musalla. Dan harus juga disemayakan dia di masjid. Harus maksud boleh lah. Dan lain tak. Tetapi disunatkan pada masjid. Masjid itu lebih comel dan sunat. Karena berhimpun manusia padanya pada masjid. Pak yang berhimpun. Karena hadis riwayat Aisyah bahawa Nabi SAW sembahyang ia di atas Suhail ibn Baidah di dalam masjid. Habis. Dan sunat dijadikan makmum 3 sah ataupun lebih. Makmum semaya itu buat 3 sah. Paling kurang 3 lah. Lebih lagi. Jika ada yang semaya itu 6 orang ataupun lebih. Maknanya 1 sah tu 2 orang. Tak. Tapi kalau 3 orang tak boleh buat 3 sah. Seorang sesah ke dia. Tak ada. Kena 9 orang ataupun lebih. Kerana hadis tidak daripada orang Islam yang mati maka disemaya atasnya 3 saf malaikat diampunkan baginya. Riwayat Hakim dan lain. Tengok maka luar tu ke bawah. Hadis ini telah terdulu sebut daripada Malik bin Hubairah. Sana ya. Bahwasanya Nabi bersabda lafaz Arab tu mami muslimin yamutu tu dah terjemah lalu.
Tidak seorang Muslim yang mati ia maka disemayakan atasnya 3 saf kepada orang-orang Islam. Malaikat wajib ia, yakni mewajib oleh Allah Ta'ala baginya syurga. Pada riwayat yang lain, maka sungguhnya diampunkan baginya. Itu 2 riwayat. Lafaz riwayat Al-Hakim begini. Lafaz Hakim. Jadi atas tu dia kata riwayat Al-Hakim dalam. Maka riwayat Hakim lafaz lagu ni. Inna Rasulullah qala ma saffa sufufun salasatan minal muslimin ala janazatin illa aujabathu. Itu lafaz Hakim. Jadi kalau kita tengok terjemahnya itu bukan lafaz riwayat Hakim tu, riwayat hak pertama tadi. Hak Abu Daud, Abu Daud. Akan satu tunggu di bawah Al-Hakim tu sebagai nama dia lah. Kita lakah lah tu. Nama dia, tarikh beranak dia. Kitab gapo yang dia karya. Ada tu. Maka jika tidak hadir yang semaya malaikat ni orang mari. Dengan email juga. Maknanya tak email seorang makmum 5 ni sekali dengan tak email. Maka hendaklah berdiri seorang serta tak email. Dan 2 orang 1 sah. Gitu. Jadi 3 dengan tak email. Dan 2 orang pula 1 sah. Makna duduk sekali dengan tak email itu seorang. Patut belakang itu buat 2 sah lagi. Dan jika hadir yang semaya itu 3 orang dengan email 2. Maknanya tak email seorang ya 2. Maka saya kira bahawa berdiri seorang di belakang email dan seorang di belakang orang yang di belakang email. Jadi dekat itu. Email tu wilayah gerai boleh. Gitu dekat gitu. Bukan dia sebagai tu dak, tu seling tu apa. Dan muhtamil bahawa berdiri yang 2 orang itu di belakang imam. Boleh jadi. Kalau 2 orang terus belakang imam belakang. Macam seperti semaya biasa dah. Imam itu depan, belakang 2. Sudah kita boleh. Maka adalah imam itu 1 sah dan 2 orang itu 1 sah. 2 sah. Karena suku sah itu 2 orang. Dan gugurlah sah yang 3-nya. Sebab tak ada orang, tak cukup lah. Kerana uzur. Bermula aula yang jadi imam semaya-maya itu segala asabahnya. Orang makan asabah lewat pesaka dah. Jadi kalau lah kita kata pak dia mati, anak lelaki dia. Abang lelaki tu asabah. Jadi tak imam. Sebab tu kalau anak tak pandai, anak okey lah kepada tok guru siapa semaya. Okey, sebab aula hak dia. Kerana mereka itu terlebih hampir kasih sayang dan doa mereka itu terlebih hampir bagi diperkenankan, dimakbul. Maka didahulukan pada mereka itu yang hampir. Iaitu didahulukan bapa kalau anak tu mati. Kemudian maka nenek laki-laki hingga ke atas. Kemudian maka anak laki-laki. Itu cara-cara asabah dia tu. Kemudian maka cucu laki-laki hingga ke bawah. Kemudian maka saudara laki-laki seibu sebapa. Macam sepuluh bak wali juga lah. Kemudian maka saudara laki-laki sebapa. Kemudian maka anak saudara laki-laki seibu sebapa. Kemudian maka anak saudara laki-laki sebapa. Kemudian maka mamak seibu sebapa. Mamak ni mana pak saudara seibu sebapa lah. Kemudian maka mamak yang sebapa. Pak saudara sebapa. Kemudian maka anak mamak yang seibu sebapa. Sepupu bagi. Kemudian maka anak mamak sepapak. Kemudian mamak bagi nenek laki-laki. Kemudian maka anak mamaknya dan demikianlah tu. Dan kemudian pada segala asabah nasak itu hak titih bagi hak keturunan alhamdulillah didahulukan mu'tik. Apa dia mu'tik? Iaitu tuan yang merdekakan. Bukan mu'tak, kan mu'tak tahmo yang dimerdeka. Mu'tik tu pengulu. Tuai dia panggil. Kemudian maka segala asabahnya yang pada nasak. Kemudian maka mu'tikul mu'tik. Kemudian maka segala asabahnya yang pada nasak dan demikianlah. Kemudian maka sultan tertib raja yang ditikmi semaya ataupun naik timalan jika ada baitul mal. Mana baitul mal tu masih tu jadi molek lagi lah. Kemudian maka zawul arham. Maka didahulukannya terlebih hampir daripada mereka itu
iaitu bapa bagi ibu hingga ke atas. Kemudian maka cucu laki-laki pada anak perempuan. Kemudian maka saudara seibu. Dan dijadikan saudara seibu di sini daripada zawil arham. Bersalahannya pada pesaka. Pesaka tak. Sini termasuk zawil arham lepas semaya. Seperti kata Syekh Ramli dalam Nihayah. Kemudian maka saudara ibu yang laki-laki. Arwah beradik dengan mak. Datang. Kemudian maka saudara bapa yang seibu. Dan tidak hak bagi perempuan jika ada laki-laki. Maknanya kalau hak jatuh dah tina tak boleh, tak ada hak. Dan jika tidak laki-laki, maka didahulukan perempuan itu dengan tertib laki-laki yang tersebut itu. Dan tidak hak bagi yang membunuh dan seteru dan kanak-kanak. Tak boleh tu. Orang al-qatil tu kena jadi tak imam tak boleh, dan seteru tak boleh, kanak-kanak tak boleh. Itu tertib hak jadi imam semaya. Dan jika bersamaan dua orang pada darjat, seperti dua anak laki-laki. Jadi anak dia mati, anak jatuh dua orang, dia pun tak belaka. Sama darjat tu. Tak imam ambil siapa. Ataupun dua saudara laki-laki, dua beradik bagi mayat. Maka didahulukan yang lebih tua. Ambil iktibar. Tapi tua ni pada Islam, bukan tua pada umur, tua nasbah. Zaman Rasulullah ni iktibar Islam dulu lah, siapa Islam dulu. Tapi kita ni yang Islam dah lagi adil daripada yang terlebih faqih. Akah segala semaya yang lain. Kerana yang dikanaki pada semaya banyak ini doa. Itu doa ni bukan pada ni. Dan doa orang yang tua pada Islam itu, mana orang yang terlebih dulu nasbah Islam lah, terlebih hampir kepada diperkenankan, diterima dan dimakbulkan. Untuk lebar panjang tengok dalam rajak yang kita tulis di bawah lah. Syahdan apabila sudah disemaya mayat kemudian maka hati orang yang tidak menyembahyangkan dia ke mayat. Jadi kita sudah dah sekeru. Mari ponok mana tahu lewat. Nak puh. Wah, mai semaya. Sunatlah baginya disemayakan dia. Maya lewat pun. Maka jikalau atas kubur sekalipun, atas kubur lah tengok turun dah. Dan jatuh semayanya itu fardu. Fardu kifayah lah. Maka hendaklah diniatkan fardu dan diberi pahlakan dia pahala fardu. Dan tidak sunat bagi yang sudah semaya ia kembali semaya pula. Hak semaya dah saat ni tak kena semaya dah kali yang kedua. Pakai hak sekali mula-mula tu lah. Maka jika ia kembali semaya pula, jatuh semayanya sunat. Kalau nak buat juga dia sunat. Demikianlah tersebut dalam kitab Majmu' bagi Imam Nawawi. Bawah tu ada kita sebut ibarat Majmu' juzuk yang kelima 245 dah. Idza hadara ba'da salah alaihi insanun ila akhirih. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah, dan jika bagi mereka yang hadir ia kemudian pada sudah disemayakan mayat, dia mari tu ke sudah semaya dah, dikerjakan semaya mayat itu berjemaah ataupun seorang diri. Maya pula buat sore ke ataupun jemaah ke boleh ya. Dan aulanya ditakhirkan dia hingga ditanikan dia. Anak molek tu kalau kita akan mari lewat ni tak apalah, kita mesti pay dulu. Lepas kita semaya. Lepas kita mari lewat kan. Mayat dalam masjid lagi. Aulanya kita takhir, tak apalah buat tunggu jenazah tani dulu. Kita tunggu lagi tak apa pasal dia mau semaya dah. Seperti bagai dinaskan atasnya. Dinah oleh Imam Syafi'i lah. Dan diniatkan dia fardu. Karena jatuh semayanya itu fardu seperti telah terdulu sebutnya. Intah. Dan tak sunat ditakhirkan semaya mayat bagi kerana menanti akan yang lain pada wali mayat. Adapun kalau wali mayat kena tunggu. Mayat ni kalau wali ada dah. Ime ada dah. Bismillah takbir. Adapun kalau wali tak ada kena tunggu wali dulu. Ime lah. Wali mayat. Atau akan yang lain daripada wali. Adapun kalau wali kena takhir. Dan jika diharapkan hadir mereka itu pada hampir masa sekalipun. Tagi mari takbir lagi siapa lah. Saya tunggu. Karena didapat mereka itu semaya atas kubur. Sebab kalau mari tagi pun semaya atas kubur lah.
Karena disuruh bersegera dengan sembahyang banyak pada hadis Syaikhain. Mana hadis dia? Dia tak ada sebut. Tengok bawah. Iaitu hadis riwayat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, ya, asri'u bil janazati. Abi Hajawi. Hendaklah kamu mensegerakan dengan jenazah. Cepat-cepat, jangan buat lama. Maka jika ada ia yang soleh jenazah, kalau jenazah tu berjuruh lah, maka terlebih baik kamu mendulukan dia padanya. Dan jika ada ia selain pada demikian, mana tak berjuruh, tidak soleh, maka iaitu jahat kamu menghantarkan dia pada leher kamu. Kalau mayat tak berjuruh tu, kita tak ulama tak tekuk, kita tak oleh. Adapun wali mayat, maka sudah ditakhirkan semaya bagi kerana menanti wali mayat. Mana wali dia ada lagi ni? Tunggu. Nampak nak wakil semaya. Selama tidak takut berubah mayat. Jadi kalau takut berubah tu tak kena tunggu dah wali. Takbir gilah. Dia kata mayat berdarah kalau ke mana kan tak atau hal lain. Dan diharapkan hadirnya pada hampir masa. Seperti kata Syekh Ramli. Dan tersebut dalam matan minhaq. Matan minhaq tu minhajul talibin tu lah. Minhaq matan Buhalid. Dan tuhfah. Tuhfah tu salah dia. Minhaq tu matan, tuhfah tu salah. Kata tu. Ibarat ada bawah kita tengok gitu. Wala ta'akharu ay wala yundabu ta'khiru. La ta'akharu tu matan, la yundabu tu salah. Dia sebut situ, dan jangan ditakhirkan semaya mayat. Artinya tidak sunat ditakhirkan dia bagi kerana bertambah-tambah banyak orang semaya. Kita tunggu nak koramah susah tunggu lah. Pakai semaya gitu. Tunggu apa? Tak sunat tu, tak sunat. Jangan kita takhir. Dan jika dibantahi padanya oleh Syekh Subki. Tengoklah. Wa inna za'a fihi Subkiyu, ibarat ke atas dengan bawah tu. Harfan bi harfin terjamuhnya dulu. Seko-seko je panggil. Mudah kita nak cari. Dan dipilihnya waqtara tu. Dan mengikut akan dia Syekh Azra'i dan Syekh Zarkasi dalam pada keduanya. Bahawasanya apabila tidak takut berubah mayat, sekiranya dinantikan 100 orang. Kalau mayat tak berubah ke mana tu kita tunggulah sampai 100 orang. Ataupun 40 orang. Yang diharapkan hadir mereka itu pada hampir masa. Dia lama tak siap. Kedua tu orang bawah sikit. Kerana hadis Aisyah bahawa Rasulullah bersabda, ia tidak mayat yang disemayakan di atasnya oleh umat daripada orang-orang muslimin yang sampai mereka itu 100 orang. Semua mereka itu musfaat baginya. Maka doa lah. Semua 100 orang itu doa untuk mayat. Malaikat disyafaatkan baginya. Boleh sepakat. Jadi satu kelebihan jugalah kalau kita padahkan sembahyang ramai-ramai. Disebut dalam Hawashi Sarwani ala Tuhfah. Bawah sikit. Wa fi Muslimin an Ibnu Abbasin Amir Hajawiyah, dan disebut dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya beliau mentakhirkan sembahyang mayat kerana 40 orang. Dia tunggu sampai 40. Dikatakan hikmahnya itu ialah bahawasa tidak berhimpun 40 orang, melainkan ada bagi Allah Ta'ala pada mereka itu seorang wali. Kalau kita berhimpun 40 orang itu ada seorang wali Allah situ. Tuhan makbul doa. Dan hukum 100 itu seperti 40 orang. Seperti bagian dipahamkan daripada hadis yang tertulis sebutnya. Habis nak ke atas. Dan hari dismaya atas mayat kafir. Dia duk baik dengan kita kan. Belum nak bakar tu padah buat kita mayat. Nak bakar nak bakar juga. Tapi duk baik dengan kita kan. Bagi tu akhir dia boleh buah pun nak banyak-banyak dia. Boleh tak? Haram. Tak ada semaya. Dan atas yang disok pada Islamnya. Dia ni Islam tak. Nampak-nampak dengan orang Islam. Dia tak kenal molek mana. Islam kata tidak Islam. Jadi orang yang kita sok Islam kata tidak Islam, hukum haram semaya. Situ. Bakal dia panggil kita pergi buat kulhu kot. Tak boleh orang kafir. Dia makan boleh, makan kelik.
yakni hari di semaya kan atas banyaknya kafe. Sama ada banyak kafe itu kafe harbi ko ataupun kafe semi. Tak kira buat kita kafe harbi. No. Supaya hari belaka. Karena firman Allah Ta'ala. Dan jangan angka semaya seorang pun yang mati dari orang-orang munafik itu selama-lamanya. Yang hidup semaya. Ayat ni sebab Nabi kita semaya kepada ketua munafik Ubay ibn Salul tu. Lepas pada tu tunggu ayat ni. Nabi semaya banyak je. Lepas tu tunggu ayat. Dan janganlah akal berada di tepi kuburnya. Di kuburnya jangan duduk. Karena sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasul. Dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik. Orang munafik. Ya munafik ni masalah dia kafir munafik ni. Dia panggil azharal Islam wa yukfil kufra. Dia menzahirkan Islam tapi di dalam hak dalam tu batin kufur. Itu dia panggil munafik. Karena bahawasanya semaya itu bagi menuntut keampunan. Semaya ni kita nak doa yang ampun. Dan kafir itu tidak diampun baginya. Minta setara mana pun dia tak boleh ampun dengan kafir. Dia kena mengucap so. Dan tidak harus berdoa bagi dengan maghfirah. Bukan nak ring maghfirah. Tulis saya tu pergi. Karena firman Allah Ta'ala yang maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik mempersekutukannya dengan suatu apa jua. Doa kalau apa ni dosa kalau syirik tak apa. Dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Itu pun kalau Tuhan kehendaklah. Menurut aturan syariah. Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain, maka sungguhnya ia telah melakukan dosa besar. Sebab dosa besar akbarul kabair asyirku billah. Dosa yang paling besarnya syirik dengan Allah. Dan tidak wajib dimandikan kafir. Banyak dia itulah. Tetapi harus dimandikan dia. Kalau kita nak mandi boleh tapi tak wajib. Banyak dia. Kerana bahawasa Nabi Mihajawi menyuruh ia akan Sayyidina Ali, maka memandi ia akan bapaknya. Bapak Sayyidina Ali itu Abu Talib. Ya. Bukan bapak Nabi. Bapak Nabi itu kan masa ayah dia tak ada tu. Nabi halus lagi. Tak ada beranak lagi. Tak itu kah? Nabi tak ada beranak lagi. Ayah dia tak ada tu. Ni ayah Abu Talib apa? Ayah Sayyidina Ali, Abu Talib. Dan mengkafirkan dia. Abu Talib tu bukan Islam. Ada kafir dia. Nabi suruh mandi. Itu menunjuk katanya harus. Dan seperti demikian itu harus dikafirkan kafir. Nak bukukan putih boleh. Kerana bahawasa Nabi memberi akan baju komisnya supaya dikapan dengan dia akan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Anak dia pergi minta. Bila dia ayah dia mati, anak dia tu tak ada apa sahabi. Ayah dia ni ketua munafikin. Bila mati ayah dia pergi minta baju komis Rasulullah. Kata nak buat apa ni kafir ayah dia Nabi wi. Maka lepas tu dak lah. Tak bagi dah. Habis. Kata Syekh Bujairimi, kita nak ke atas. Jika didapatkan banyak ataupun setengahnya, yakni satu suku daripadanya. Banyak tu banyak hancur lah. Didapatkan banyak atau setengah banyak. Satu juzuk lah. Ataupun seberapa banyak sore dah. Tak ada hancur dah. Tapi dan tidak diketahuikan adakah yang Muslim ataupun kafir. Kita tak kenal. Kak Nale pun tak ada. Tak. Pak Cacung pun tak ada. Alamat kan. Tengok masuk Jawi je ke Sia Belanda. Masuk Jawi lah ni. Tak boleh buat kira mana kat ujung tu. Tak. Lah ni nya pandai dah makan pisau koyak belakang tak. Sampai dulu je makan kulit-kulit itu lah. Tak. Tak boleh buat kira situ tu. Jawi belakang lah. Mak Saleh pun Jawi lah ni. Masuk Jawi belakang. Tu Islam lah. Kalau kita tak kenal kata kafir ke atau apa Muslim, maka hukumnya seperti hukum laki. Laki itu budak yang kita jumpa hak orang tahu tepi-tepi jalan dalam bab laki lukotah suku. Lukotah tu bagai hak jatuh. Laki ni kanak-kanak yang dipungut budak orang tahu tu laki. Maka jika didapatkan pada negeri kafir, kalau temu banyak situ, dan tidak Muslim padanya, maka kafir ya, kita hukum kafir. Bila hukum kafir, kita nak tanah semaya tak boleh. Hakikat serah Tuhan tu. Tu tengok Zuhir ya.
Dan jika tidak, maka Muslim ia atakan yang asah. Jadi kalau kita jumpa di negara Islam, walau kita tak cerak dia Islam ke kafir, maka kita buat cara Islam lah, situ dia panggil lah. Habis satu. Dan jika bercampur mayat Islam dengan kafir, ada Islam, ada kafir bercampur, ataupun mayat yang tidak syahid dengan syahid, campur. Hak syahid ada, hak tak syahid pun ada. Hukumnya tak sama tu. Hak syahid tak boleh semaya, hak syahid tak boleh mandi. Dan tak dapat dibezakan mereka itu. Kita nak beza tak boleh. Hak mana Islam, mana kafir. Wajib dimandikan dan dikapirkan dan disemayakan tiap-tiap mereka itu. Jadi buat supaya hak biasa ni. Kena mandi, kena kapir, kena semaya. Padahal syuhada ada tu, bagi kita tak jelas. Asalnya masalah syahid, tak boleh kita mandi, tak boleh kita semaya. Kapir tu kapir lah tu. Kita tidak ditanggalkan baju dia. Karena tidak diyakinkan mengerjakan yang wajib, malaikat dengan tersebut. Itu kaedahnya. Maka disemayakan mereka itu atas dua kaifiat. Kita nak semaya ni, hak capur sana. Kaifiat pertama iaitu yang afdalnya bahawa disemaya atas kedia mereka itu dengan sekali semaya dengan niat. Terus mereka liguh lah. Tak noh depan mereka liguh. Dengan niat disemayakan atas yang Islam ataupun yang bukan syahid hati kita lah pada mereka itu. Maknanya aku semaya ni atas mayat yang Islam dan yang bukan syahid. Niat hati main gitulah, kosak gitu. Dah hendaklah dibaca pada doa. Allahumma ighfir lil muslimi minhum. Minhum pernah sebut. Dan kaifiat yang kedua bahawa disemaya atas seorang, kemudian maka seorang, lepas seorang-seorang lah. Dengan niat disemayakan atasnya. Jika ada ia Islam ataupun tidak ia syahid. Jadi pendek kata kena kait jugalah. Kait kata kalau dia Islam, kalau dia tu bukan syahid. Hak aku semaya seorang-seorang ni. Tapi semaya memang belakang. Kena kait situ. Pada doa dah hendak dibaca padanya doa, pada doanya Allahumma ighfir lahu in kana musliman. Tu dia panggil kait tu. In kana. Habis satu bawah tu akan satu masalah campur mayat tadi. Sehingga jika ada bercampur seorang mayat muslim dengan 100 mayat kafir, Islam seorang je campur dengan 100 sekalipun. Lagu tu hukum dia. Wajib dimandi ke sekalian dan mengkapankan mereka itu dan semaya atas mereka itu dan ditanam mereka itu. Jadi waktu jaga Islam walaupun seorang kita kata. Habis dan jika didapat suatu suku daripada anggota orang Islam yang diketahuikan matinya ialah pada syahid. Kita katanya satu orang Islam ni kena tembak di bang lah kita katanya. Acuh habis orang Islam adanya kaki. Orang itu tak tahu lah. Tapi kita tahu lah kata dia orang Islam. Lagi pula dia tu kena tembak di bang tu bukan syahid, mati biasa lah. Biasa. Apa hukum? Wajib disemayakan dia. Kena semaya. Kaki seputang. Semaya. Kemudian daripada dimandikan dan dibungkus dengan kain. Mandi-mandi kaki seputang sana. Ataupun kita kata tak mesti kaki seputang, tangi ikut lah. Tak. Buku kain semaya. Kemudian ditanamkan dia. Ada supaya hak orang sore dah. Kalau kita yakin kata dia tu Islam dan kita yakin kata bukan syuhada. Dan jika suatu suku itu kukunya atau rambut sekalipun, Allah ni kira berdoa tengoklah. Tak boleh hukum. Acuh habis dah. Ada rambut. Ada rambut. Pak juga rambut. Ambil rambut kelip mandi, buku kain putih, bangit tekmes semaya. Berah tak beri tak apa rambut pak juga. Hukum lagu tu. Tu tanda. Sekalipun tengoklah. Dan khilaf pada sorak rambut. Rambut sorak tu ada khilaf. Sorak tu tak apalah. Hak kata sana itu kalau lebih pada sorak lah. Lebih pada sorak. Maka wajib disemaya atas waktu suku itu dengan niat mana? Disemayakan sekalian perhimpunan tubuhnya. Seperti dikata, nawaitu usalli ala jumlati ma in fasala minhu hadzal juz'u. Saja aku semaya atas perhimpunan yang bercerai daripadanya suatu suku ini. Itu cara maya.
Maka satu tu di bawah tu. Kalau maka wajib ila akhirih. Maka jika dipindahkan kepalanya pada tubuh dan sememadalah semaya atas salah sesuatu daripada keduanya. Jika ia niatkan semaya atas segala perhimpunan jumlahlah. Maka jika tidak ketahui ia akan dimandikan yang tinggalnya itu. Kalau tinggal lagi itu mandi, kita mandi kita tak tahu. Hendaklah ia taklikkan niatnya dengan dimandikan yang tinggal itu. Entah saja. Seperti dikatanya, saja aku semaya atas perhimpunan yang bercerai daripadanya oleh satu suku ini. Jika dimandikan satu suku yang tinggalnya. Maka jika tidak dimandikan satu suku yang tinggal itu, maka hendak ia niat akan satu suku itu juga. Hanumalah. Dan jika tidak diniat seperti tersebut, batal semaya. Payah juga cara nak semaya satu juzuk ni kerja sini ni. Sebab tak biasa buat, tak rajin buat. Habis. Maka tidak sah semaya atasnya melainkan dengan kosakkan sekalian perhimpunan tubuh. Atasnya atas satu suku, satu juzuk tadi. Kena kosak semua tubuh. Karena pada hakikatnya semaya atas mayatnya gaib. Soalan kata hak sebenarnya supaya kita semaya gaib tu lah. Pada hak anggota yang kita ambil jumpa temu tu. Ini jika sudah dimandikan tubuhnya, yakni bagai yang tinggal daripada tubuh. Hak ada lagi je lah. Dan jika tidak dimandikan tubuhnya, maka wajib diniatkan semaya atas waktu suku itu. Niat tak juzuk tu ya. Bukan perhimpunan daan juzuk je. Maka jika diniat segala perhimpunan tubuh, tidak sah semaya. Bahasa hak lagi tak mandi. Nak juzuk sini. Maka jika disak pada dimandikan tubuh, mandi ke tak mandi? Tidak sah diniatkan dia melainkan jika ditaklik. Sepah tadi dah sebut tadi. Maka tempat wajib semaya tersebut itu jika tidak disemayakan atas mayat itu. Dan jika sudah disemaya, maka tidak wajib lagi. Semaya dah. Dan jika didapatkan mayat yang ampunya suatu suku yang sudah disemayakan itu. Jadi satu juzuk itu sudah semaya dah. Kita dapat. Tidak wajib diulangkan semaya atasnya. Tak kena buat semula dah. Pasal dia buat semaya dah juzuk sana. Jika diketahui bahawasanya mayat itu dimandikan dulu daripada disemayakan. Dan jika tidak diketahui demikian itu, dimandi tadi. Wajib diulangkan semaya atasnya. Itu masalah juzuk bagi mayat lah. Adapun kalau juzuk orang hidup ke mana? Tengok. Adapun suku mana juzuk? Itu suku. Adapun suku-suku orang yang hidup, tu hidup lagi. Angin putus. Pelan ni lah. Masuk hospital kan. Bom buat belah. Gerak tangan jari sepotong kecil manis ke mana. Tu dah hidup, jari putus lah. Ataupun kerak di kaki, di betih. Jadi kecil manis, bom kata kena kerak ni, pah tadi lutut kaki, pas suku lah. Tu hidup lagi. Aku mana tu? Suku orang yang hidup. Dan suku-suku yang tidak tahqiq bercerai ni, kamar dia pada mati lah. Dengan bahawa bercerai daripadanya pada ketika hidupnya. Ketika hidupnya apa dah nak kata kita. Ya tu baik gitu, mana hak dia putus tu, kita yakin tahqiq kata tu baik masa dia hidup lagi. Lepas mati dah. Ataupun disakkan pada bercerai daripadanya kamar dia pada mati. Ya putus lepas pada mati dah kan ke mana? Hatu sok. Maka tidak wajib padanya segalanya tersebut. Apa tak wajib? Tak wajib kena buku, tak wajib kena mandi, tak wajib kena semaya. Kalau gitu apakah hukum anggota yang dikerak potong oleh doktor di hospital tu hidup lagi? Jawabnya kelik kabuh gitu lah. Bukan kena semaya. Nak semaya tu hidup lagi ni. Di situ. Bahkan suku-suku yang dipotongkan daripadanya apabila mati ia mengiringinya, maka wajib padanya segala tersebut. Masa dia kerak tuan hidup lagi, duk sedia tuan mati. Tu kena sekali dengan tuan lah. Kerak tak mati lagi, duk tak lama, lepas pada satu masa mati tuan. Wajib padanya segala tersebut. Maknanya wajib kena buat sebanyak tadi. Bersalah jika berlamat mati pada uruh. Duk 5 hari tak mati lagi, klik duk seminggu pula kita kata. Dia tak tahu nak buat apa juga air gitu. Tak tu abang lama lah alamat. Kata Syekh Ramli dalam Nihayah,
Ini molek masalah ni. Masalah ni penting kita buat rajakan ni. Juzuk ni. Sunat ditanahkan bagi yang bercerai daripada orang hidup yang tidak mati pada ketika itu. Sunat kita tanah lah, sunat kita kamuh ataupun pada orang yang syok akan mati. Seperti tangan yang mencuri. Orang curi barang ni bila siapa nisab curi dia had sarik ni dia kena al-qat'u kat sini. Bagi dah kita kerak hadul qat'in, hadas apa curi-curi barang. Lepas tu kita kamuh, sunat kita kamuh, kita tanah. Dan kuku, sunat kita kamuh tu kuku dan bulu. Sunat kita kamuh, sunat kita tanah lah. Dan alaqah dan darah umpama berpetik, darah bekai je lah belakang tu, sunat kita kamuh. Rambut kita cukur, sunat kita kamuh. Kerana dimuliakan bagi ampunnya. Ibarat kitab Nihayah bawah tu kita ada sebut di situ. Dia kata Syekh Ibn Hajar kitab Tuhfah. Ibarat Tuhfah pada bawah tu, tengok orang ibarat Arab sini. Sunat ditanahkan tiap-tiap bagai bercerai daripada yang hidup. Dan jika kulit yang dipotongkan bagi kerana khitan sekalipun. Masa kita masuk Jawi budak-budak kan, tok munding dia kerak pucung tu. Dia tarik wah, tak ada bisa dia kan. Kepik dengan guting dia tu. Cabut pisau kolak, pah. Tak kena lapar lah kita tu, kena kulit lah. Maka kulit itu tu sunat kita tanah. Tak usah taruh lah, taruh apa tu. Tak ada harga ke apa tu. Kulit tu tu. Itu sunat kita. Nak kata walau ma yuqta'u lil khitan. Nak bawah lah, ibarat tu. Habis. Hukum uri, yakni sarung anak. Adapun uri, maka iaitu seperti satu juzuk. Sarung anak dengan tembuni suku, hak depan tembuni tadi. Jadi hukum satu juzuk dia panggil, kerana bahawasanya dipotongkan dia pada kanak-kanak. Tak tu baik. Maka adalah ia suku-suku daripada kanak-kanak. Itu pun di bawah. Kalau hudan ada pun uri dan tembuni lagi. Ada pun anak yang guguran. Ini masalah anak goreng, anak tak siapa boleh. Anak guguran, anak tak siapa boleh. Maka diberikan dia hukum orang yang besar. Jika diketahuikan hidupnya dengan umpama teriak. Baca teriak bukan terik tu, teriak. Umpama terik, tak kena, dia teriak. Dan bergerak. Dia beranak tu bergerak mati. Sepanjang budak besar dah. Yang menghendaki hidupnya seperti digenggamkan tangannya, cekak tangan dan dimukakan dia. Bahkan ataupun teriak ia dalam perut ibunya. Bunyi suara mari. Seperti kata Syekh Ibn Qasim, kerana peridaran yang dikandaknya itu atas ada hidupnya. Demikian lagi jika bercerai ia kemudian daripada ni boleh. Malah umur ni boleh lah perut, beranak tu mati dan dua lahzah padahal mati. Dan jika tidak diketahuikan baginya terdulu hidupnya sekalipun pada Syekh Ramli, jadi hukumnya seperti hukum yang besar lah. Bersalah bagi Syekh Ibn Hajar. Dan jika nyata kejadiannya maka wajib nyata kejadian ni panggil pembentuk rupa tu, rupa orang dah yang panggilnya. Sifat-sifat orang. Maka wajib padanya yang lain daripada semaya. Semaya dak lah, mana wajib kena mandi, kena kapal, kena tanah. Dan jika tidak nyata kejadian, sifat orang tak jadi lagi, tak nampak tangan kepala dah lagi, maka tak wajib padanya sesuatu. Seolah tu sepenggan daging seteka gitu. Dan harus dicampakkan dia, lepas hak gitu ya. Dan jika bagi anjing sekalipun, tak apa. Tetapi sunat dibungkuskan dia dan ditanamkan dia. Itu cara dia. Intah Syaubari. Adapun tembuni. Tembuni itu biasa kalau orang beranak hospital tu dia berilah boleh jabih hitam dia panggil tembuni. Sari anak, sari agak tapi hak tak ada hak lain uri tu. Ya ada ke kita ni tembuni tu. Ambil buat kelik kan, basuh-basuh cuci, bobo garai sikit kan. Bukan boleh payah. Kamu. Setengah tok bidai tu dia basuh cuci jadi tanah sipai di tempat tanah kubur. Dia buat lagu tu. Ya ada cara dia lah, dia panggil tembuni. Maka bukan ia suku-suku daripada ibu. Hak tu bukan juzuk ibu tu. Ibu mak dia lah.
Dan bukan ia suku-suku pada anak, bukan juzuk anak. Jadi suku juzuk yang asing lah. Seperti kata Syekh Qalyubi dan Syekh Barmawi. Barmawi itu bawah ada terjemah dia tu, tengok sedikit lah. Kata Syekh Ibn Qasim, adakah masyimah, yakni tembuni, arak masyimah. Adakah tembuni itu satu juzuk pada ibu ataupun pada anak? Atas ni kau dah. Qalyubi kata bukan. Hanya bawah tak. Hingga jika mati salah seorang daripadanya mengiringi bercerai masyimah itu, hukum satu juzuk yang bercerai pada banyak, maka wajib ditanaikan dia. Dan jika didapatkan masyimah itu asing sendiri, suku-suku, wajib ditajhidkan dia dan disemai atasnya. Seperti segala suku yang lain ataupun tidak wajib. Karena masyimah itu tidak dibilai pada suku-suku salah seorang pada kedua, khususnya anak, khususan anak. Kalau jawab tadinya maka padanya nazar dan hendaklah dita'amulkan. Kata Shibramul Lasi yang zuhirnya tak wajib pada masyimah itu sesuatu. Tak ada kena mandi, tak ada kena gapo dak lah. Habis kata. Inilah kesudahan yang kami sebutkan dalam kitab yang kecil ini. Kata Tuan Sya'afullah ni. Bak hukum fiqh setakat tu hak belakang ni berkaitan dengan pedah-pedah cara nak jadi bomo buat sikit banyak ada tu. Nak dia tu dah. Amalan-amalan lah. Ada nak bagi amalan ni. Baca dalam kitab lah. Tak. Melana bagi amalan supaya kedai kopi ke dia ke tu. Tutup guru zaman dulu ni hak berkat-berkat malah bapa zim bala mana ni. Bukan duk bagi amalan kat kedai kopi. Orang nak pergi rumah dia lah. Tu. Tu cara. Tok guru baru tak leh ni. Kok ngan kacak agak amalan. Ngan baca campi. Nak ajak katanya kurang barakah. Kurang berkat. Tak kena tepat gitu. Siapa yang nak amalan tengoklah kitab dah. Cari tu tua-tua gamak-gamak sikit. Cari dia. Maka hak belakang nak sebut tu lah. Inilah kesudahan yang kami sebut dalam kitab yang kecil ini, kitab Wisyahul Afrah ni. Daripada segala perkara yang bergantung dengan semaya fardu dan semaya sunat. Sebut lebih kurang lah sebagai apa dia panggil, mudah kita nak wa amma selalu dia panggil. Ada kena buka kitab susah. Wallahu subhanahu wa ta'ala ta'ala a'lam. Ba'du babu ba'di fawaida dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Fawaida tu baca dengan Muhammad bin Sarfi. Ini bab pada menyatakan setengah daripada beberapa faedah dunia dan akhirat. Siapa nak faedah sini, tengoklah apa yang dia nak sebut. Dan kami khatamkan kitab ini dengan beberapa fawaid ini, faedah-faedah. Dan kami harapkan dan kami pohonkan daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang karim, lagi halim, yang lama marah, karim yang mulia, dikurniakan husnul khatimah. Maknanya elok kesudahan, iaitulah mati di dalam iman. Nas'alullaha husnaha bagi kami dan bagi segala zuriat kami, anak-anak cucu dia, anak buah dia, anak-anak waris dia, dan segala kerabat dan segala ahbab, kekasih, dan segala mereka yang membaca kitab ini. Kita masuk sini apa dah? Masuk kata mereka membaca kitab ini, kitab Wisyahul Afrah dia. Masuk doa dia lah tu. Doa untuk kita dah. Ada kita tak mengaji kitab ni rugi, tak masuk doa. Dan dikurniakan kami dan segala yang tersebut setinggi-tinggi ghuraf jannatil firdaus min ghairi sabki azabin. Capo Jawi Arab tak tahu nak kerja. Tok ni orang Arab bukan biasa. Jawi tapi duduk Mekah lama. Mana Arab lah. Ghuraf tu mana bilik syurga firdaus daripada tidak didahuluikan azab. Pakai masuk terus lah, tak ada lepas azab dak lah. Dan memandang akan zaman dan jalal zatnya, keelakan zat Tuhan, kebesaran zat Allah yang maha mulia. Allahumma ya karimu ya halimu ya rahimu
ya arhamar rahimin. Habis. Zikir dan doa yang mangkul daripada Nabi. Ini zikir hak warid Nabi kita bacalah. Zikir hak mangkul hak warid Nabi kita baca. Maka setengah daripada fawaid yang tersebut itu zikir dan doa yang mangkul lagi maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan dia kemudian daripada semaya yang lagi akan datang sebut ni. Depan lagi. Maka sunat membaca zikir dan doa kemudian daripada semaya fardu yang 5 waktu. Kalau kita tak panggil wirid lah tu zikir. Dan disunatkan bagi makmum dan yang semaya seorang diri membaca zikir dan doa dengan sir. Kita jemaah ke, kita semaya seorang ke, makmum baca koh-koh lah. Demikian lagi imam baca sir juga. Tapi ada lah tempat takmir yang boleh baca derah tu. Melainkan imam yang berkehendak mengajar makmum yang hadir. Tu baca derah. Apa takmir nak jaga belakang wirti, cara wirid, baca ayat kursi, baca amanar rasul. Maka sunat dibaca dengan jahar, dengan nyaring hingga diketahui makmumnya itu akan dia. Kemudian, maka sunat baginya membaca dengan sir. Lepas tu baca kohol lah bila dia tahu lah. Inilah yang dijazam dengan dia oleh Syekhul Islam, yakni Zakaria Al-Ansari. Bawah tu kita tulis latar belakang dia tu. Murad dengan Syekhul Islam itu ialah Zakaria Al-Ansari. Tu kitab tahrir lah, tu kitab Fathul Wahab Alam. Banyak lagi lah kitab-kitab dia tu, kitab fiqh. Dan Syekh Ibn Hajar rahimahumullah. Kata Syekh Azra'i, sunat bagi jamaah menyaringkan suara mereka itu dengan membaca zikir sentiasa. Ada jemaah ramai-ramai, boleh kita menyaringkan suara zikir. Masalah menyaring suara zikir ni kita ada tulis dalam risalah yang kita tulis tu. Kesilapan Wahabi dah. Ada satu tajuk menyaringkan zikir dan doa. Dah ada bahas itu dengan dalil dengan apa cukup. Tengok situ lah. Kata Ibn Hajar, adapun bersangatan jahar dan dengan zikir dan doa dalam masjid, sekira-kira hasil taswish ni bahasa kita kata ganggu ke, dia panggil karu tak apa, ganggu rekuan nak panggil bosan atas je semaya, maka segianya haram. Abang ganggu ke kerana masjid ni membawa kepada dia nak semaya cacuk habis Fatihah, dia mau takut izajah tak tahu. Tu segianya haram kat situ. Disunatkan berdoa itu sebelum sunat rawatib. Kata Syekh Ibnu Qasim, sunat bahawa adalah zikir. Sunat bahawa adalah zikir dan doa itu dahulu daripada dikerjakan semaya sunat rawatib. Lepas pada semaya kan kita berdoa. Lepas tu baru sunat rawatib ataupun lain daripada rawatib. Kata Syekh Asnawi, nama bawah tu ada tulis. Di dalam Muhimmat, ni kita ni ada cerita baru 10 jilid lah. Muhimmat bagi Syekh Al-Asnawi, kitab fiqh. Telah menentu Syekh Rafi'i akan sunat membanyakkan zikir dan doa itu dengan makmum dan mufarid juga. Orang kata suruh banyakkan doa dan zikir ni untuk siapa? Makmum dan mufarid. Waktu imam lah tak imam. Adapun imam maka sunat baginya membaca zikir dan doa dengan singkat. Baca rekah-rekah dia. Takut marah di makmum lelaki ni. Kalau maestro kan nak panjang tak apa. Jadi makmum turut tak imam lah. Tak imam kita baca sore tak apa. Tapi tak imam baca sikat tu mana pendek. Maka apabila keluar segala makmum, maka hendak dipanjang oleh imam akan zikir dan doa. Tak dah, tak mau tu imam ni. Makmum tu baik pak tu pakai baca semula. Tak lah tak imam aku tak agak kan. Ada cara dia. Habis. Disunatkan permulaan doa dan akhirnya itu dengan alhamdulillah dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan sunat dimulakan doa dengan alhamdulillah. Mula-mula kita nak baca lah. Bismillah lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa baca lah. Dan selawat, dan salam atas Nabi. Dan disudahkan dengan keduanya dengan apa dah? Selawat dan salam. Ada orang Malaysia dah. Dengan keduanya yakni dengan alhamdulillah dan selawat. Hamu dia jawab dah. Tafsir domain dah. Tafsir domain. Dan disuruhkan pula dengan amin. Amin dia kena makmum ya, tak imin nak doa lagi nak amin lagi balik lidah gitu. Ha. Allahumma fir lana amin. Tak ada makna tak sudah. Ha. Kata amin ni orang dengar ya. Mana istajib doa anak. Dan sunat makmum mengucap amin. Jika mendengar doa imam, kata imam doa tu amin. Kakak jawadu tu lah, ni amin mata tak agak juga. Bergadu lepas tu ayat dia tu amin dah. Amin 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 amin. Tak imam tu gila kau anak dah ni. Nak berebut. Dan jika tidak didengarnya, hendak ia membaca doa. Dan kalau tak dengar doa tak imam, baca hati doa. Baca yang mana kita boleh baca lah. Tak kira bahasa Jawa ke Arab, baca lagi. Akan satu turun di bawah. Yakni disunatkan memulai dan membukakan doa itu dengan menyebutkan Allah dan dengan selawat atas Rasulullah. Kamarnya pada memujikan Allah. Supaya kita tak bawa baca hari ini je lah. Dan disudahikan doanya itu dengan demikian itu juga. Dengan alhamdulillah dan selawat. Akhir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin akhirnya. Kerana hadis yang diriwayatkan daripada Fadalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu berkata ia dan katanya telah mendengar Rasulullah akan seorang laki-laki berdoa di dalam solatnya. Nabi dengar ia tidak memujikan Allah dan tidak selawat ke atas Nabi. Dia pakai minta selalu lah. Tak ada puji Tuhan, tak ada selawat dak. Nak katanya tak ada buat umah dak lah, tibuk selalu. Kalau muai tu kena buat umah dulu. Tu jaga dia dak. Ni kau makan tak air tibuk dah. Cepat dah. Maka sebenarnya Nabi gaduh ini laki-laki. Nampak gaduh ni. Kamarnya beliau memanggilkan dia. Nabi panggil-panggil. Lalu bersabda baginya, bagi laki-laki ataupun bagi yang lain. Apabila berdoa seorang kamu maka hendak ia mulakan dengan memuji Allah dan sebut baik. Kemudian berselawatlah atas Nabi. Kemudian berdoalah ia dengan barang yang ia khendaki. Batu nak doa ke apa doa lah. Kita mula mukadimah kita dengan puji Allah dulu. Habis dan dari disudahikan doa itu dengan demikian itu ialah firman Allah Taala. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka itu ialah alhamdulillah. Doa siapa? Doa ahli jannah. Orang masuk syurga doa dia akhir sekali alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan segala alam. Dan adapun selawat atas Nabi maka kerana sabda Nabi. Nah hadis. Jangan kamu jadikan aku seperti mangkuk kayu. Mangkuk lah mangkuk buat apa tapi dia buat kayu. Bagi orang yang berkendera. Menjadi ia akan airnya di dalam makuknya. Dia buat air dalam makuk. Maka jika ia berkanak kepadanya, minum ia akan dia. Dan jika tidak berkanak, ia menuangkan dia. Dia nak benak je minum, buat tak saya cuah. Jangan buat lagu tu. Hendaklah kamu jadikan aku pada awal kalam kamu dan pertengahan dan akhirnya. Awal apa sebut aku, tengah apa sebut, akhir apa sebut. Dan sunat diangkatkan dua tangannya yang suci keduanya waktu berdoa lah. Berbetulai dengan dua bahu masa kita berdoa. Pada tiap-tiap doa. Ini sunat kita akid tangan. Malaikat apabila bersangat atas pekerjaan, waktu tinggi sikit, maka hendak ia melampaui akan bahu. Kalau kita berdoa kada biasa sekadar tu ya. Tangan betul dengan bahu.
Bila kita bersangat terhajat, we tinggi nampak tiak itibak Nabi. Aku satu jumhur fuqaha berpendapat bahawa di antara adab berdoa di luar salat itu ialah mengangkat dua tangan berbetulan dada. Adab dia tu. Kawannya berselisih mereka pada kelakuan dua tangan ketika berdoa. Berkata Sadatul Hanafiyah afdal bahawa menghamparkan dua tapak tangan, bukalah, dan adalah antara kedua itu lubang. Dua tangan. Kata mereka itu tidak diletakkan salah satu dua tangan di atasnya satu lagi. Dia tak say lagu tu. Buka gitu. Dia buka gitu tangan. Letak tak say. Bahasa yang tak say lagu tu. Dari Hanafi. Maka jika ada ia pada waktu uzur ataupun waktu bersangat tersejuk, maka syarat ia dengan telunjuk. Yang ada ia pada tempat hampa, dua tapak tangan. Kata ulama kita Syafi'i disunatkan mengangkat dua tangan di dalam doa kerana itibak, dan iaitu bahawa dia jadi belakang dua tapak tangan kepada langit. Jika berdoa menolakkan bala. Gini. Doa tolak bala belakang naik ke langit. Gitu. Dan akasnya belakang turun bombing. Makna batin naik ke langit. Jika berdoa untuk menghasilkan sesuatu. Apa tu dah? Sepuluh buat dah tu. Telah menas oleh ulama Hanabilah di atas bahawasa di antara adab berdoa itu menghafalkan dua tangan, mana membuka dan mengangkat dua tangan kepada dada. Mungkin di bawah dah gitu ya. Di dada sini, tak sini ya. Tadi tak tu. Karena hadis Malik bin Yasar dari Nabi SAW, apabila kamu memohonkan Allah Ta'ala, maka hendak kamu memohonkan dia dengan batin tapak tangan kamu. Janganlah kamu memohonkan dia dengan belakang. Dan kita minta kat ni, jangan minta kat ni. Tak, ini tolak kan. Dan berpendapat ulama Malikiyah, As-Sadatul Malikiyah pada satu kaul, satu perkataan, bahawa orang yang berdoa itu tidak mengangkat dua tangannya ketika berdoa di luar sembahyang. Cakap pula, minta saja ya. Itu Maliki. Naik ke atas. Kata Syekh Kurdi. Syekh Kurdi itu nama dia bawah dah tu. Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Kitab dia tulisnya di antara Hawasi Al-Madaniyah ala Syarhi Ibn Hajar Muqaddimah Hadramiyah. Kitab 2 jilid. Belilah kitab ada cetak dah ni. Lepas tu banyak lagi kitab-kitab dia tu. Al-Fawaid Madaniyah tu 1 jilid lah. Tu kita ada punya rumah kitab-kitab dia tu. Kita ada beli. Dia kata tersebut dalam syarah Ubat. Syarah Ubat Ibn Hajar. Berkata Syekh Hulaimi. Al-Hulaimi itu ada tulis bawah nama tarikh mati itu. Dan sehingga-hingga diangkatkan itu berbetulan dengan dua bahu. Mana setinggi-tinggi kita akik tangan itu sekat bahu je. Setakat tu lah. Pasal lepas ke lagi lah. Dia betul tangan dengan bahu. Bahu duduk sini. Berkata Syekh Ghazali. Ghazali ni kan tak panggil Syekh dah, Imam. Cara dia lah. Tapi tuan kita ni buat Syekh Ghazali. Ikut dia lah Syekh Ghazali kak. Kalau pergi radak tu kita panggil Syekh. Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Ghazali ni kok lapis. Tinggi sikit. Syekh ke Syekh lah. Tapi kalau kita tulis, kita tak tulis Syekh lah. Berkata Imam Hujjatul Islam, Imam Ghazali. Tu sedap dengan duduk situ. Tak. Hingga dilihat, hingga tu dia tulis rapat berdoa. Tak boleh jaga sini. Hingga dilihatkan putih dua ketiaknya. Doa. Kita. Kamarnya berkata dalam I'ab. Ibn Hajar juga dah. Berkata Ibn Hajar. Dan segianya ditanggungkan yang kedua itu atas bagai yang bila bersangat tiap kerja. Ni. Hak kata kena akik sampai ketiak nampak putih tu. Bila kita bersangat hajat. Kalau tak ada hajat ke apa, biasa. Gitu ya. Dan keluar dengan dua tangan yang suci keduanya itu yang mutanajjih. Yang mutanajjih itu pak yang pergi kharaja. Dan keluar dengan kata dua tangan yang suci keduanya itu keluar ke apa? Oleh tangan yang mutanajjih keduanya itu pak itu. Ayat kharaja. Tangan yang kita nak akik tangan suci, pas kalau tangan najis, tafriq kharaja. Maka dimakruhkan diakakkan keduanya. Kalau tangan hak najis sudah akak lah makruh.
dan jika berlapik sekalipun makruh juga. Bawah tu secara apa nama-nama tarajim ulama lah, baca sendiri situ. Habis kata dan sunat disapuhkan mukanya dengan dua tangan kemudian daripada doa. Lepas berdoa tu, doa ni lah doa semaya kan. Sunat sapu muka. Hukum menyapu muka dengan dua tangan kemudian daripada berdoa di luar semaya telah berselisih para ulama tentang ini masalah. Ulama Hanafi pada yang sahih dan Syafi'i dan Hanabilah dan Maliki pada satu kaum bahwasanya mereka berdoa di luar salat itu menyapuhkan mukanya dengan kedua tangan ketika selesai daripada doa. Ini hak jumhur ni. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kau buka. Ya. Dah demonstrasi kau sudahlah. Berkata fuqaha Maliki pada satu kaum dan Hanafi pada satu kaum juga bahawa sapuh muka dengan dua tangan ketika selesai daripada doa itu tidak ya sewaktu. Tak ada apalah. Tidak sewaktu. Karena hadis jadi riwayat dari Abdullah bin Umar pada Umar adalah baginda Rasulullah apabila beliau muhallahkan, mana mengangkatkan dua tangannya dalam doa, beliau tidak kembalikan kedua-dua tangan sehingga beliau sapuh mukanya dengan kedua tangan. Hadis ini menjelaskan bahawa Nabi bila dia berdoa, dia tak akan lepas tangan dia kecuali setelah sapuh muka dulu. Sudah doa dia. Kau muka baru turun. Wa fi riwayatin asal lagi di sana kana Rasulullah idza rafa'a yadayhi fi du'a ila akhirih. Habis sunat berhadap kiblat ketika berdoa. Bila kita berdoa kita pandang kiblat. Dan sunat berhadap kiblat pada ketika membaca zikir dan membaca doa jika ada yang munfarid ataupun makmum. Tak email lain sikit. Tak email tu depan nak sebut cara dia dah. Kita tengok makmum. Makmum ni kalau nak berdoa munfarid pun baik. Maka paling kiblatlah muka kita, tubuh kita. Satu yakni disunatkan ketika berdoa itu berhadap ke arah kiblat serta mengangkat kedua tangannya dengan sekira dilihat putih ketiak. Dalilnya hadis riwayat Jabir bin Abdullah katanya bahawa Rasulullah datang ia ke mauqif di Arafah, tempat wukuf lah, dan berhadap kiblatnya dan sentiasa berdoa ia hingga jatuh matahari. Habis kita berada tak dulu. Adapun imam maka apabila tidak berkehendak keluar kamar daripada salam, afdal dijadikan kanan kepada segala makmum. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fathul arifin. Nawwir qulubana ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.